Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah SWT, kita boleh sambung lagi kitab kita ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbashi, Syekhul Azhar. Yas'alunaka. Okey, kita sambung lagi bab Quran lagi, iaitu subtopiknya surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Jadi orang tanya Syekh ni, berapa banyak surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah? Syekh ni jawab, surah-surah yang ada dalam Quran Al-Karim tersusun dari surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Makkiyah ni turun di Mekah secara asas, kan? Ataupun Muzammil tu, Muzammil Mekah. Dan surah-surah Madaniyah di Madinah pun ada. Surah-surah Makkiyah adalah surah-surah yang turun kepada Rasulullah SAW di kota Mekah, dan itu berlangsung sebelum hijrah lah. Kerana ketika itu Nabi SAW masih bermukim di kota Mekah. Dimasukkan ke dalam kota Mekah daerah-daerah yang ada di sekitarnya, seperti daerah Mina, Arafah dan Hudaybiyah. Sedangkan surah-surah Madaniyah pula adalah surah-surah yang turun di kota Madinah setelah berhijrah. Begitu juga dimasukkan ke dalam kota Madinah juga daerah-daerah sekitarnya seperti Badar, Uhud dan Sal. Ini tempat-tempat kita kira Madinah lah. Ini pentingnya musim lepas daripada Mekah. Lepas hijrah tu kira Madinah belakang lah dah. Walaupun tempat tu betul-betul di Madinah pun kita kira surah Madaniyah. Jumlah surah Al-Quran Al-Karim sebanyak 114 surah. Dan 85 surah di antaranya turun di Mekah. 85 turun di Mekah. Sementara sisanya sebanyak 29 surah turun di kota Madinah. Jadi 85 Mekah, Makkiyah, 29 Madaniyah, Madinah. 85 Makkiyah, 29 Madaniyah. Surah pertama yang turun di kota Madinah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Burhan adalah surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Anfal. Kemudian surah Ali Imran. Kemudian surah Al-Ahzab. Surah berikutnya surah Al-Mumtahanah. Lepas tu surah An-Nisa, surah Al-Zalzalah, surah Al-Hadid, surah Muhammad, surah Ar-Ra'd, surah Ar-Rahman, surah Hal Ata, surah At-Talaq, surah Lam Yakun, surah Al-Hasyr, surah An-Nashr, surah An-Nur, surah Al-Hajj, surah Al-Munafiqun, surah Al-Mujadalah, surah Al-Hujurat, surah At-Tahrim, surah As-Saf, surah Al-Jumu'ah, surah At-Taghabun, surah Al-Fath, surah Al-Fath, surah At-Taubah, dan kemudian surah Al-Ma'idah. Dekat-dekat ujung ya, surah Taubah ke apa dah. Sebab masa tu perjanjian nama nak tawai Mekah tu dah. Surah Fatah pun dekat akhir-akhir dah, dekat Fatah Mekah ni. Kemudian kebanyakan surah Makkiyah menggunakan kata-kata seruan ya ayuhan nas, hai manusia. Nak share cara mudahnya, kalau ayat Quran tu bunyi ya ayuhan nas tu maksudnya surah Makkiyah. Kerana ketika itu majoriti penduduk kota Mekah adalah orang kafir. Sedangkan kebanyakan surah Madaniyah pula menggunakan kata-kata seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kerana majoriti penduduknya adalah orang yang beriman. Gitulah lebih kurang dah. Surah-surah yang menyebutkan tentang masa-masa lalu juga dihitung sebagai surah-surah Makkiyah. Sementara surah-surah yang membicarakan mengenai hukum dan kewajipan-kewajipan dihitung sebagai surah Madaniyah. Ini secara umum lah dah. Kalau kita nampak surah cerita pasal cerita zaman dulu, kita kira Makkiyah nak. Tapi kalau cerita benda hukum-hukum tu, tu Madaniyah secara umum. Tapi ada juga dah. Terdapat beberapa ayat yang turun di kota Mekah namun dimasukkan ke dalam surah-surah Madaniyah. Demikian juga ada beberapa ayat yang turun di kota Madinah namun dimasukkan ke dalam surah-surah Makkiyah. Semua itu berdasarkan wahyu Allah yang disampaikan melalui Jibril AS. Sebenarnya tidak penting makna Makkiyah ke Madaniyah ni. Cuma orang boleh beza fasal je dah. Cumanya kalau dia tu dia susunan surah tu dah. Kadang-kadang surah tidak serentak turun dah. Turun lewat surah Baqarah tu nak boleh ke sudah dia tu. Ada tu awal tu lewat macam-macam lah. Wallahu a'lam lah. Yang pentingnya surah tu telah lengkap. Nabi telah tentukan itulah surah Al-Baqarah melalui apa yang diajarkan oleh Jibril AS. Jadi benda tu bukanlah rekat Nabi, rekat sahabat bukan dah. Betul-betul dah diperintahkan oleh Allah SWT susunan Quran
baca bismillah ke, tidak baca bismillah ke, 114 surah ke, susunan dia semua tu dia telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis apa solatun, bukan soal macam biasa kita belajar solat alif ta dah. Bukan, tapi dalam Quran tulis sof lam waw ta dah. Waw tu dah. Ta marbutah. Jadi nak yang bunyinya semua tu adalah diajar oleh Nabi sendiri, bukan semata-mata bahasa Arab. Ada orang kata Quran kata bahasa Arab. Lepas tu apa? Kenapa tak ada bahasa Arab ni lah, macam-macam lah diperhatikan dah. Kenapa lain sikit solat tu dah, macam-macam. Kita kena ingatlah. Dengan itu juga menunjukkan Nabi sendiri sebenarnya boleh baca di Quran, kena ada huruf semua ni Nabi tak ada baca ni sebelum Iqra tu, surah Al-Iqra. Apabila baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, automatik Nabi boleh baca dah. Ni baru mukjizat. Kalau tidak automatik itu dipanggil mukjizat dah. Habis itu dah. Seterusnya isti'azah ketika membaca Quran. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim ketika nak baca Quran. Belah mana? Ada orang tanya Syekh ni, Allah SWT berfirman yang bermaksud jika engkau membaca Quran maka hendaklah kamu meminta perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bagaimana pandangan agama mengenai orang yang baca Al-Quran namun tanpa meminta perlindungan terlebih dahulu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, atau tanpa terlebih dahulu membaca basmalah? Baca Quran tak baca auzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun tak baca langsung bismillah, ataupun auzubillahi minasyaitonir rajim. Belah mana lah? Hal yang mendorong saya menanyakan masalah ini kerana sebahagian imam masjid di beberapa negara Islam yang saya perhatikan tidak mengucapkan isti'adzah, memohon perlindungan dan basmalah dalam solat. Jadi kita ni kalau di Mekah jumpa lah, di Malaysia tak jumpa dah. Kalau kita pergi negara lain, mazhab lain semaya tu ya, tak bunyi pun auzubillah, memang tak bunyi dah. Pak kita pun tak bunyi dah. Bismillahirrahmanirrahim pun tak bunyi. Khabar alhamdulillah rabbil alamin lalu dah. Surah-surah lain pun gitu juga, tak bunyi bismillah dah. Tu surah baca surah lalu dah. Dalam surah An-Nahl Allah SWT telah berfirman, maksud Syekh ni jawab dah. Dalam surah An-Nahl Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, apabila kamu baca Quran hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya, yakni kekuasaan syaitan itu hanyalah atas orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan atas orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Surah An-Nahl ayat 98 hingga 100. Jadi dari Quran ni suruh penuh lah. Tadi berpendeknya memula Allah suruh kita ni baca auzubillah ni isti'azah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan terkutuk ketika nak baca Quran. Jadi Allah pun ingat juga syaitan tidak ada kuasa atas orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhannya. Kuasa syaitan ni hanya atas orang yang menjadikannya sebagai pemimpin. Orang yang ikut syaitan tu baru jadi dikuasai syaitan. Dan orang yang mensyirikkan Allah, orang yang syirikkan Allah sama ada syirik besar atau syirik kecil, mudahlah syaitan masuk, mudahlah mempengaruhi diri dia dah. Dari penjelasan ayat di atas kita fahamlah bahawa Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan isti'azah tatkala membaca Al-Quran, iaitu dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Diceritakan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, aku mengucapkan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ini ada tambah ni. Kita baca biasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada sami'ul 'alim dah tengah dia ada. Kemudian Nabi SAW menegurku, tapi dia tegur. Tegur Ibnu Mas'ud lah. Wahai putra Ummu Abd, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi tak payah baca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Tapi bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus. Begitulah Jibril mengajarkanku dari Lauhul Mahfuz. Jadi walaupun kita berasa maknanya comel dah, makna molek, tapi Nabi lagi ikut Nabi lah. Kalau ada kata-kata sahabat, ada kata-kata Nabi, secara umumnya kita kena ikut kata-kata Nabi dah. Sahabat atau ijtihad dia dimaafkan, tapi tidak boleh kita nak kira nak pakai umum, nak suruh semua kita ni nak ajar sikit-sikit boleh, tapi nak suruh jadi amalan, ajar kau apa masyarakat ikut sahabat ni tak lebih utama daripada hak Nabi ajar dah. Kita kena utamakan hak Nabi ajar walaupun sahabat tu besar. Tambahlah Tok Guru ni tak ambil daripada mimpi lah, Tok Wali, Tok gapo dah. Kadang-kadang hak pelik-pelik bunyi tak. Kadang-kadang dia sebut tu ijazah tu daripada kitab Syiah lah. Tak ada jumpa dalam kitab hadis ahli sunnah, jumpa dalam kitab Syiah. Tapi dia dikatakan di keturunan Nabi ada Ahlul Bait, Habib lah gapo dah.
Jadi kita kira ambil hak sahih daripada Nabi lah. Nah, hak sahabat tu ijtihad dia ke gapo dimaafkan ataupun Nabi ikrar tu boleh lah ada. Tapi ikrar hak Nabi buat pun tidak boleh mengatasi apa yang telah hak Nabi ajar sendiri. Hak Nabi ajar tetap lebih utama daripada yang diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah baca-baca ada. Nabi kata malaikat berebut dah. Baca iktidah ke apa pun dah. Masa iktidah tu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dan adalah dah baca-baca lain yang kata tu sahabat tapi Nabi iktiraf. Boleh lah kira pahala dia dah. Besar juga. Tapi hak mana pun hak Nabi ajar lagi besar Gitulah kena faham dah. Perkataan Allah SWT, apabila kamu baca Quran, artinya bahawa engkau hendaknya mengucapkan isti'azah setiap kali hendak membaca Quran. Ucapan isti'azah ini hukumnya sunnah menurut pendapat majoriti fuqaha. Cari hak kata wajib. Majoriti ulama tak jadi hak wajib, tak jadi haram, tak baca dah. Jadi sunnah jadi. Dan demikianlah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslim. Iaitu berlaku jika bacaan Quran dilakukan di luar solat. Luar solat semua baca auzubillahi minasyaitonir rajim seperti biasalah. Adapun ucapan isti'azah ketika membaca Quran dalam solat, sebahagian fuqaha berpendapat hukumnya wajib. Ada ulama kata wajib ni baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Diwariatkan bahawa Ibnu Sirin, Nakhai dan sebuah kaum sentiasa mengucapkan isti'azah pada setiap rakaat salat. Mereka melaksanakan perintah Allah mengenai isti'azah secara umum. Abu Hanifah dan Syafi'i mengucapkan isti'azah pada rakaat pertama salat saja. Dan mereka berpendapat bahawa bacaan salat seluruhnya seperti bacaannya satu saja. Sementara Malik tidak melihat perlunya ucapan isti'azah pada salat fardu, namun dia melakukannya pada salat qiyam Ramadan. Jadi khilaf setahu mana dah. Jadi kita cerita saat ni ada hak kata wajib. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim masa ketika sembahyang. Hak luar sembahyang sunat je. Hak ketika sembahyang ni ada kata wajib, itu Ibnu Sirin, Nakhai. Itulah disebut dah. Mazhab Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i ni, dia kata auzubillahi minasyaitonir rajim pada rakaat pertama saja. Rakaat lain tu tak payah baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca dengar tak ni? Nah, gitulah. Kita saya ada perbahasan ulama lah ni buat hujah gini, oleh buat hujah gini ni. Auzubillahi ni kata rakaat pertama saja. Baca yang lain, surah Fatihah pada rakaat lain ataupun baca Al-Quran pada rakaat lain tu, ya seolah-olah pada hak memula lah. Auzubillahi minasyaitonir rajim tu untuk baca seluruh baca Al-Quran dalam sembahyang, walaupun rakaat keempat, rakaat ke-20 ke apa dah. Kalau sambunglah sampai sini rakaat keempat lah. Rakaat keempat pun maksudnya kita pada pertama rakaat pertama auzubillahi minasyaitonir rajim, hak lain tak payah baca, gitulah. Hak pelik sekali Imam Malik lah. Imam Malik kata tak payah baca sembahyang fardu, sembahyang sunatnya baca dah, yang Ramadan dah. Tapi lah secara asah ni kita baca belakang lah dah. Nak elak khilaf sebab tak apalah, boleh belakang tak baca tak apa dah. Tapi kalau kita baca pun tak ada masalah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi tak baca kuat dah. Ulama kata boleh pun dia baca perlahan je. Tak ada hak kata baca kuat dah. Jangan pelik pula nak baca auzubillahi minasyaitonir rajim terah dah. Jadi itu tak ada ulama mazhab kata boleh baca derah. Semua kata kena baca sir perlahan auzubillahi minasyaitonir rajim. Para ulama sepakat bahawa kalimah isti'azah tu auzubillahi minasyaitonir rajim bukanlah termasuk bahagian Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu kami berpendapat bahawa baca isti'azah pada permulaan bacaan solat tidaklah wajib melainkan sunnah saja. Dari sembahyang ke apa ni semua sunnah. Kita kira itulah pendapat sederhana. Iaitu permulaan sembahyang gitulah dah. Adapun bacaan bismillahirrahmanirrahim, sebahagian fuqaha berpendapat bahawa insanya ia bukan bahagian dari ayat Quran. Ni bahas panjang pula dah. Kalau kita baca tafsir Ibn Kathir, tafsir mana pun, dia baca panjang benar ni dah. Termasuk ke bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Quran, termasuk surah Fatihah ke ataupun tidak termasuk surah Fatihah. Baca panjang. Sebahagian dari mereka berpendapat bahawa bacaan bismillahirrahmanirrahim tu hanyalah bahagian dari surah Al-Fatihah juga. Selain itu ada juga di antara mereka yang berpendapat bahawa ucapan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari setiap surah Al-Quran, termasuk Al-Fatihah. Dia kata tidak khusus ayat surah Fatihah, surah lain punya juga. Jika orang membaca adalah pengikut mazhab Maliki, maka dia akan meninggalkan bacaan basmalah. Kita ikut imam mazhab Hambali Maliki, ya kita tak akan dengar bismillahirrahmanirrahim. Kerana berpendapat bahawa itu bukanlah bahagian dari Al-Quran. Jadi Imam Malik ni memang kata bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surah Fatihah. Itu nombor satu dulu.
Namun dia boleh membacanya pada solat-solat nafilah. Masa sembahyang sunat boleh baca pun, sembahyang fardu tak boleh. Apa pula? Sebabnya tidak setaksi orang anggap wajib tu je. Dah. Dalam mazhab Hanafi, orang yang solat mengucapkan bacaan basmalah namun tidak dikeraskan melainkan secara perlahan saja. Mazhab lain ni Hanafi ke Hanbali, baca perlahan aja Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab kita lah Syafi'i saja baca kuat. Kita berasa pelik. Sunat tu lah majoriti umat Islam je. Majoriti umat Islam tidak baca Bismillahirrahmanirrahim dengan jaharat, dengan baca kuat. Semua no, mazhab lain, 3 mazhab lain. Kalau masuk mazhab Zahiri pun mazhab Zahiri, 4 mazhab lain lah. Ikutlah mazhab lain tu. Kayaknya memang kata Bismillahirrahmanirrahim tidak baca dengan jahar kuat. Dari penjelasan di atas kita dapatlah faham bahawa mengucapkan bacaan basmalah adalah perkara ijtihadi. Maksudnya usaha bersungguh yang diusahakan oleh ulama untuk menentukan hukumnya. Yang terdapat perbezaan pendapat dalamnya. Jadi ulama berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Jadi usaha mereka tu menyebabkan berbeza lah, tidak sama dah. Orang boleh berpegang pada pendapat yang pertama dan boleh juga berpegang pada pendapat yang kedua, dan Allah zat yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita boleh pergi hak mana sah. Yang pentingnya kita ikut tak email lah tempat kita tu. Kalau kita duduk tempat Malaysia ni, cara tak email tempat kita. Kalau pergi tempat orang, ikut tak email tempat orang lah. Jangan nak kaki nak suruh supaya tempat kita. Lepas tu saya semayang di mu'af. Apa? You tak baca bismillah. Tu nyakit kita ada. Kena ngaji dah sikit pada benda tu. Jumhur ulama' tidak baca bismillah dengan jahar. Tak baca langsung pada mazhab Maliki. Baca dengan perlahan. 3 mazhab lain tu baca dengan perlahan. Tidak baca jahar juga dah. Okey. Bacaan Al-Quran Al-Karim. Ada orang tanya Syekh, bagaimana pandangan para ulama mengenai bacaan Al-Quran murattal dan bertajwid? Manakah di antara keduanya yang lebih dekat kepada bacaan yang benar-benar yang diwajibkan? Qiraat apakah yang berlaku pada masa permulaan Islam? Dan Syekh ni jawab, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Jadi orang terbaik ialah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya Al-Quran adalah penjamuan Allah. Maka pelajarilah perjamuan Allah itu semampu kamu. Allah jamu Quran ni, cara Allah jamu dia. Kalau kita jamu orang besar ke apa, raja ke apa kita suka, jamu Allah sepatutnya kita suka, iaitu dengan mengaji lah, dengan belajar Quran. Membaca Quran harus dengan perlahan-lahan, yang ini tertil. Kerana Allah SWT firman, maksudnya dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Surah Al-Muzammil ayat 4. Waratil Quran tartila. Bacalah Quran dengan cara tertil, dengan cara perlahan-lahan. Perlahan-lahan bukan perlahan tapi biar dia nakak makna kata dah. Tadabbur makna. Adapun baca Quran secara tertil yang sempurna adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Zarkashi dalam kitabnya berjudul Al-Burhan fi Ulumul Quran. Dia suruhlah kalau di Mesir tu orang ngaji ustaz-ustaz kita buat klik lah kitab ni lah. Jadi selibah dia lah kitab ni, jadi buku teks dia lah. Al-Burhan fi Ulumul Quran. Iaitu menegaskan lafaz-lafaznya, menjelaskan setiap huruf-hurufnya dan membaca secara fasih keseluruhannya. Juga hendaknya jangan membaca terlalu cepat sehingga ada huruf atau kata-kata yang tertinggal, dan juga tidak terlalu melambat-lambatkannya. Lambat-lambat dah tak boleh. Macam kita dengar kadang-kadang taranum ni masalah juga. Ngaji Quran antara bahasa. Kita tak boleh nak menghayati pula taranum. Sedangkan kita baca Quran ni untuk kita hayati dah. Kadang-kadang kita boleh hayati tok imam yang baca secara macam orang main dan tarawih tu. Tapi tidak cepat sangat, tidak laju sangat lah. Tidak lambat sangat dah. Tapi ia sederhana menyebabkan kita dia menghayati dengan baik Quran itu. Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, bacalah Al-Quran dengan dialek bahasa Arab dan janganlah engkau membacanya dengan menggunakan dialek orang-orang fasik dan takabur. Kerana sepeninggalanku nanti akan datang kaum-kaum yang mengembalikan Quran menjadi suara nyanyian, kependetaan dan rintihan tangisan. Al-Quran tidak sampai melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka, menarik hati-hati mereka dan hati-hati orang yang terpesona dengan keadaan mereka. Jadi kita baca ni dengan betul-betul makhraj huruf yang bahasa Arab lah. Jangan dialek ni masalah juga. Masalah pak kita ni kurang dah. Saya ngaji duduk mengaji Quran di Jepun dulu. Syekh tu jadi hak nakik, hak dia baca jebet tu baca Al-Quran kita ni orang Mesir. Tegahan kita baca salah macam nak tegah juga. Tapi bacaan kita orang Melayu Indonesia ni okey lah. Mari tu Arab. Ya kecil Arab berberes. Kita ingat kau pandai baca Quran sekali baca Quran tunggal hanggil tak tajwid tak mana nak.
Kena tegur semacam lah berat kat lu dah. Jadi kadang-kadang masalah bahasa ni, bahasa Arab pun dia lahjah dia tidak betul Quran ni. Dia tidak jadi betul mana dak. Kadang kita hak tak kerti bahasa Arab betul lagi dah. Jadi jangan ikut dialek lahjah. Pakai hogan bahasa Jepun dak. Maksudnya apa panggil dak? Dialek lah dak. Dialek tempat masing-masing tu lain. Jadi bahasa bunyi Quran tu lain lah kalau ikut masing-masing dak. Jadi jangan dak. Ni masalah orang dak gege ada syekh tarekat apa? Ada pokok tarekat apa Habib ni lah. Di Yaman tu dak. Jadi Habib apa Umar Al-Hafiz ni. Dia kata kat pokok ni kata wali lah, tapi jadi isu lah itu dia baca Fatihah tu. Jin jadi ga dia. Jadi dia lahjah dia tu. Ada syekh gapo dah hak qiraat ni qari terkenal dunia juga lah. Dia kata sah. Hak lain protes kata boleh tak? Dimaafkan lah dia. Tapi lah mana pun tak boleh. Dia tu ikut dia lah. Allah maafkan terima. Kita ni tak sedap ikut lah nah. Jangan duk beri terima gitu je terima kita. Ataupun jangan kita pun baca pun dia dah. Jangan kita akak orang tu doa lalu tak. Untuk wali je. Nak akak dia biarlah baca tak betul Quran pun tak. Ni tak sin lah kita dah. Dia tu kalau dia tak sengaja nak guna dialek dia kahking tak usah ikut qiraat sebenar. Dia jawab dapat tak. Kita ni tak usah ikut lah dia. Ada kata tak sah baca gitu tak. Pasal bunyi dia bertukar huruf, makhraj huruf je lain dah. Lepas ada bawa hujah lah, ada dimaafkan lagi apa tu hujah yang dimaafkan. Tetapi tetap ada juga hujah yang kata tak sah. Jadi kita ni beringatlah dah. Ni selagi jadi nyanyi ada. Nyanyi muzik ni Quran tak boleh buat jadi macam nyanyi ada. Ambil ayat Quran buat jadi lenggang-lenggut tak ikut tajwid, ikut rentak muzik lah nak. Panjang pendek ikut rentak muzik ni merosakkan Quran. Ni pun ada masalah ha. Jadi Quran tak boleh buat gitulah, buat nyanyi gapo jangan lah. Walaupun kata atas dasar dakwah untuk menarik perhatian pun jangan. Dia jadi pun agama lain lah. Pun Kristian jadi joget dalam gereja dia lah. Nak menarik perhatian orang lain, masyarakat dia tu jadi muzik lah. Begitu juga ada orang bicara dakwah ni dengan guna muzik. Dia sebenarnya biasanya bukan masalah dakwah ke apa, masalah ni muzik sendiri tu dibincang oleh ulama harus ke haram ke ataupun harus halal dah. So pasal lagi kalau kita kata harus tu bentuk dia janganlah sampai jadi satu bentuk khusus, ibadah khusus. Setengah nasyid ni macam kita lah ni jadi qasidah tu tepat setengah tepat tu kata qasidah tu selawat. Kalau nak selawat mesti qasidah. Kalau nak qasidah bermaksud selawat lah. Tak betul tu kan. Syair ni bukan selawat, pujian dah. Selawat ni Allahumma salli ala Muhammad. Belakang-belakang tu panggil pujian. Pujian tu ada hak okey, ada hak melampau. Gitulah. Selawat ni Allahumma salli ala Muhammad sekatu lah. Lepas tu hak sepakatnya tak ada seorang abu ulama ahli sunnah wal jemaah ni yang kata selawat yang terbaik melainkan selawat hak dalam semai, selawat Ibrahimiyah. Hak lain tu tak ada orang berani kata. Tapi kalau tak sebut selawat Ibrahimiyah, dia sebut juga selawat Fatih tu 6 juta pahala baca Quran. Macam 6 juta. Tu apa terpelik tak? Dia kata molek surah selawat Ibrahimiyah, selawat dalam semai kan boleh ada sebut fadilat selawat lain. Dia tak akan mungkin jadi selawat lain yang lebih ada fadilat dah. Sebut fadilat saja benda gaib. Fadilat mana boleh kita sebut selawat lain tu? Ada fadilat sedekah, tak ada hadis Nabi. Tak boleh. Dia jadi bukan sekadar bid'ah je. Dia jadi salah akidah sebenarnya. Jadi rosak akidah. Percaya kepada tok guru kata fadilat sedekah tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Boleh rosak gitu dah. Tak kena je lah. Setiap pembaca menurut agama wajib memperhatikan di dalam kitab Ma'anil Al-Quran, Ma'al Quran Al-Karim disebutkan bahawa para ulama sepakat bahawa Al-Quran punya tata cara bacaannya khusus. Ada tajwid dia betul, makhraj panjang pendek dia kena betul dah. Setiap pembaca menurut agama wajib memperhatikan dan mentaati tata cara tersebut. Ya ada matan jazariyah ni kalau mengaji ngikut cara pondok, cara kitab ni, ya ada matan jazariyah, matan tajwid je lah. Tapi tempat kita untuk mengaji mana tu dah. Jika dia mengabaikan dan tidak memperdulikannya, maka dia terhitung sebagai orang yang telah melakukan dosa. Dosa dah baca tak ikut tajwid tu dosa dah.
Panjang pendek tak betul tu kalau sengaja dosa lah. Tata cara tersebut ialah memperbaguskan ucapan bacaan-bacaannya, menjelaskan ucapan huruf-hurufnya dan berikan pada setiap hurufnya haknya. Jadi setiap huruf tu kena betul makhrajnya. Ada hak dia, tanggungjawab dia. Jangan soal kita kalau kita baca tak betul. Kalau sengaja, tak sengaja. Baik itu berupa membaguskan bacaan dan juga membacanya secara perlahan-lahan. Dan itu tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya, tempat keluarnya yang khusus. Yang berbeza dengan huruf-huruf yang lain yang berdekatan dengannya. Biar jelas, biar putih molek, ikut huruf dia masing-masing. Begitu juga dengan berikan kepada setiap huruf sifat-sifat yang membedakannya dengan huruf-huruf lain yang sejenis dengannya. Jadi berbeza. Jin dengan kaf dengan gapor lebih beza dah. Jin jangan jadi ga, da dan dot jangan jadi za, gitulah dah. Dengan pengucapan yang mudah dan benar dan jauh dari sifat berlebih-lebihan, jangan melampau juga. Dan juga dengan memperjelaskan setiap tasdidnya, gunnahnya, dengunya. Dan dengan menyempurnakan harakat-harakatnya, menebalkan bacaan yang wajib dibaca dengan tebal dan menipiskan bacaan yang harus dibaca dengan tipis. Memendekkan bacaan yang wajib dibaca pendek dan memanjangkan bacaan yang wajib dibaca panjang. Begitu juga seorang mestilah memperhatikan di tempat mana-mana. Di tempat-tempat mana dia dibolehkan berhenti dan di tempat-tempat mana dia tidak boleh berhenti. Tempat berhenti pun diperhati juga lah. Dan juga aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh para imam baca Al-Quran. Lah ni ya ada dah. Quran lah ni ada tempat berhenti tambah tanda mim tam, wakaf wasa kau gapo ya ada cara lah dah. Jadi sepatutnya kita ni ikut lah dah. Tajwid juga merupakan upaya menyempurnakan bacaan. Para ulama telah mendefinisikannya sebagai berikut. Maksudnya mengeluarkan huruf dari setiap makhrajnya dengan memberikan hak-hak yang dimilikinya. Itu takrifnya dia lah. Hukum membaca Quran dengan tajwid adalah wajib bagi setiap pembaca Quran. Dan orang yang mengetahui dan telah mempelajarinya tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Jadi orang yang dah belajar kerti, kena ikut tajwid lah. Tak boleh ikut tajwid lah, baca Quran ni. Jika terdapat tata cara bacaan yang diciptakan oleh para ahlinya, hendaklah seorang memilih membaca dengan tertil dan sesuai dengan tajwid. Kerana tata cara bacaan yang telah diterangkan di atas adalah tata cara yang digunakan pada masa permulaan Islam lagi dan telah dinukilkan dari Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana ketika dia diturunkan. Maksudnya ikut tertil molek. So lagi kena ingat juga sininya, bacaan ni penting tajwid, bukan taranum ni. Nak belajar tu bukan tak boleh, orang tertentu tu boleh. Tapi setengah kita minat dia tak tafsir, tak belajar dah makna Quran, tak cara dasar ni. Kalau ustaz tu dia faham bahasa Arab ke apa, tahu dah sikit dah. Tak belajar taranum pun. Tambah ilmu dia ni kadang-kadang kita ni orang kapur tak minat belajar tafsir Quran, tak cara apakah yang disampaikan oleh Allah SWT, tak secara baca terjemahan dia ke apa, harfiah, baca terjemahan harfiah pun tak sebaca, tak saya tahu, tak ambil tahu. Tiba-tiba cara ke tekan pada taranum. Ni tak apa molek dah. Taranum ni orang yang kita kata level yang sudah orang yang kata memang dia lah minat sekau, tapi biarlah dia tu kerti tu bahasa Arab boleh lagi. Kita orang kapur ni biar betul tajwid lah. Lepas tu lagi taranum kan lagi. Tak ingat dah. Tak apalah waktu dulu dah, nak peringat dah waktu dah. Tafsir dulu dah. Lepas tu terjemahan ni bagi saya moleknya ada harfiah, biar kita tahu per maknanya. Kita tengok per makna per huruf, makna per huruf. Lepas tu mudahlah kita nak faham Tok Imam baca Tasmiyah, terutama sekali bulan Ramadan itulah. Dan ni ada kata bagusnya ialah dipanggil Hafsah tu dah. Kalau ada tok dik sini molek dah jaya ada Hafsah tu amazing ke dia ada tu. Jadi dia ada alik kiri contohnya, tak ingat lah alik kiri kanan dah. Salah satu muka tak alik kiri. Dia ada terjemah harfiah, lepas tu dia ada hadis sikit ke tafsir sikit ulama dah. Tidak dua so pipi tu so je ayat Quran yang ada harfiah. Setiap huruf tu ada terjemahan dia. Lepas tu dia ada huraian lah alik kanan ni. Pada waktu lah. Kalau orang tu minat kat waktu molek dah. Keutamaan Al-Quran. Bagaimana pandangan agama mengenai kalimat hikmah yang mengatakan, ambillah dari Al-Quran apa-apa yang engkau kendaki,
untuk apa-apa yang engkau kendaki. Apakah maksud ungkapan tersebut? Ambil Quran ni, apa yang kita nak daripada Quran dan apa-apa yang kita nak lah. Maksud apa ungkapan tersebut? Pelik jugalah nah. Dan Syekh jawab, saya belum pernah mendapatkan ungkapan tersebut dalam kitab-kitab hadis yang pernah saya baca. Berat. Syekh ni bulan lalu benar tak dia jumpa dah. Syekh hak ngaji kut lama, puluh tahun ngaji ni. Memang puluh tahun ngaji tak jumpa dah. Dan juga tidak pada hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan Al-Quran. Tak ada juga hadis fadail Quran, tak ada. Namun demikian di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang lebih berilmu. Akan tapi bila gitu ya rendah diri dah. Mungkin agak lain ada hak alih lagi dah. Hak jumpa hak dia tu terjumpa dah. Akan tapi ungkapan di atas berkaitan dengan pembicaraan sebahagian orang dahulu tentang keutamaan Al-Quran. Kadang-kadang kita ni kecek atas mulut dah. Orang tua dulu dah. Kadang-kadang jadi khurafat dah. Khurafat benda karut-marut masuk dalam agama kerana tu cerita orang tua dulu pun macam-macam lah dah. Mereka telah sedemikian memperluaskan keutamaan Al-Quran sehingga mereka telah berlebih-lebihan. Ini masalah. Cerita lebih-lebih Al-Quran kadang-kadang buat ayat tu definisi takrifan yang melampau dah. Baik kepada dirinya maupun kepada Al-Quran itu sendiri. Memang terdapat hadis-hadis yang meninggikan keutamaan dan kedudukan Al-Quran. Namun pada saat yang sama terdapat juga hadis-hadis buatan, hadis palsu lah yang dinisbah kepada Rasulullah SAW dalam kaitan ini. Banyak hadis fadail Al-Quran ini banyak hadis palsu ni. Telah ditanya kepada Nuh bin Abi Maryam, dari manakah engkau meriwayatkan dari Ikrimah atau dari Ibn Abbas mengenai keutamaan surah-surah Al-Quran? Lalu Nuh bin Abi Maryam mengatakan, sungguhnya aku melihat manusia telah berpaling dari Quran dan mereka sibuk mempelajari fiqh Abu Hanifah dan Maghazi Muhammad bin Ishaq. Lalu aku buat hadis-hadis ini, alangkah baiknya sekiranya dia tidak berbuat demikian. Jadi dia ni, Nuh bin Maryam ni, tok lebar, tok guru tasawuf juga lah tak. Dia ni nak tarik manusia ni supaya kembali pada Quran ni, dia buat hadis palsu dah. Ya, hadis palsu soalannya, apa orang tanya mana? Pelik. Sanak dia siapa kepada Ikrimah Ibn Abbas. Ikrimah ni bin Abu Jahal ni, dia belajar dengan Ibn Abbas ni. Jadi daripada dia maksudnya ilmu macam kuat lah dah sanak dia dah. Tapi nereka ke dia pas sanak reka dia. Gitulah cerita dia dah. Jika beberapa khasiat dimiliki beberapa ayat Al-Quran telah dibuktikan oleh riwayat-riwayat, maka seyogyanya perlu diingatkan perkataan Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, di mana dia mengatakan bahawa khasiat-khasiat Al-Quran itu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang benar-benar ikhlas hatinya untuk Allah SWT, mentadaburi Al-Quran dalam akal dan pendengarannya, menempatkan Al-Quran di hatinya, mengamalkannya dengan anggota tubuhnya, menjadikannya sebagai sahabat pada siang dan malamnya, dan senantiasa berpegang pada Al-Quran dan mentadaburinya, maka ketika itulah akan datang padanya hakikat-hakikat dari segenap arah. Jadi payah Syekh ni wajak ni dah. Syekh Zarkashi ni wajak bukan mudah-mudah boleh khasiat Quran ni. Walaupun ada sebut dari kitab ni, ustaz ni wajak gini, khasiat gini. Tapi ya berapa peringkat ni wajak ni jadi sungguh khasiat-khasiat. Walaupun orang kata pada kelebihan keutamaan baca surah gini, iaitu dia kata ikhlas. Nombor satu ikhlas. Yang keduanya tadabbur. Akal dan pendengaran. Faham molek dah. Hayati balik. Lepas tu Al-Quran cinta Al-Quran masuk dalam hati dia. Lepas tu amalkan dalam anggota dia. Anggota tubuh kena amal dulu dah. Lepas tu sahabat siang dan malam. Berat juga dah. Berpegang pada Al-Quran dan tadabburnya, barulah hakikat-hakikat segenap arah tu akan mari, baru khasiat dia mari dah. Tu pendapat Syekh ni lah. Allah a'lam lah, mungkin telajak abad nak suruh orang tadabbur, tapi hakikatnya gitulah, kita kena boleh khasiat, boleh merasai nikmat Quran ni, kita kena tadabbur maknanya. Apabila orang tersebut tidak bersifat dengan sifat-sifat di atas, maka perbuatannya itu mendustai firman Allah SWT. Sebagaimana telah diriwayatkan seorang arif, yakni ahli arif ni, telah mengalami suatu kejadian. Kemudian sahabatnya berkata kepadanya, mari kita memohon pertolongan kepada si fulan. Si arif itu menjawab, aku takut solat yang telah aku kerjakan menjadi batal. Sahabatnya itu bertanya keheranan kepadanya, dari mana engkau mengatakan demikian? Kemudian lelaki arif tersebut menjawab, kerana dalam solatku aku telah mengatakan kepada Tuhanku, hanya kepada engkau aku menyembah dan hanya kepada engkau lah aku memohon pertolongan.
Jika aku meminta pertolongan pada selainnya yang meyakini di samping Allah ada sesuatu yang lain boleh tolong, maka aku telah berdusta. Dan berdusta dalam solat jelas akan membatalkannya. Ni arif billah ni tak boleh pakai juga ni arif billah ni. Arif ni orang tasawuf kadang-kadang dia telajuk apa? Ayat-ayat dia tu kata tarbiyah sentap dia, menyentap hati je. Tapi sentapan hati dia tu over melampau. Melebihi Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dalam Al-Quran sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada engkau lah aku sembah dan pada engkau lah aku minta tolong. Nasta'in tu isti'anah tu. Dan kita bincang dia yang hampir sama makna istighasah. Dalam keadaan sulit. Tapi permintaan dengan manusia ni tidak syirik. Tidak syirik, tidak bukan tak boleh tak. Tak batas semuanya ke apa. Hak jadi batas ni minta level hak boleh bertukar antara Allah dengan makhluk lain tu. Contohnya ala ghaib. Kita minta dengan Tok Wali. Ya mulkan apa? Ya Bulia bin Mulkan kata tak. Dikatakan nama Nabi Khidir dia. Ya Bulia bin Mulkan, wahai Nabi Khidir, kau wahai Bulia bin Mulkan, tolonglah saya. Tu ya angkat Tok Wali dia dengan perasaan hina diri dan rasa agung mengagungkan orang tu, Rijalul Ghaib tu. Tok Wali gapo jadi macam Tuhan lah. Sedangkan Allah lebih mendengar, Allah lebih memperkenalkan doa. Hak tak nampak ni tidak ada yang boleh memperkenalkan doa melainkan Allah SWT. Kena faham tu dah. Jadi hak tu hak tulis ni. Kalau kita minta tolong biasa secara zahir ni, kita hanya menunaikan sunnatullah saja dah sebab akibat. Macam isu lah ni, pacak dia orang putih nak boleh ke tak boleh. Sebenarnya kalau dah takut orang salah guna, ayat Maulid dah salah guna. Tu dah pada hadiah tidak sok minta juga tak dega juga memang salah dia dah. Tapi kalau terdesak dan ni ramai orang bunuh diri orang terdesak, you tak dega putih, adakah sama hukumnya dengan orang yang tidak terdesak? Jadi benda gitu kena ayat Maulid. Hak timbul idea suruh pacak deg ni kerana ada yang terdesak, ada orang bunuh diri ramai dah. 400 lebih dia bunuh diri dah kerana PKP dah. Ungkapan ambillah dari Al-Quran apa-apa yang engkau kehendaki untuk apa-apa yang engkau kehendaki. Mengingatkan kita kepada perkataan Imam Zarkashi juga yang mengatakan setiap individu dapat memahami bahagian hikmah Al-Quran yang telah Allah peruntukkan baginya. Pahaman tersebut akan bertambah luas dan dalam dan akan mendatangkan buah yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya keikhlasan dan perbuatan baik pada orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau kita nak kira lah perkataan itu, kalau kita nak ambil faedah juga, benda tu tidak jelas punca mana dah. Syekh ni kata puluh-puluh tahun yang ngaji tak jumpa kitab dalam kitab mana tak jumpa, dan ngaji dalam mana tak jumpa. Tapi kalau kita nak pegu lah, kita kadang-kadang kita sangka baik, kata orang tua ni kadang-kadang kita boleh pegu sikit-sikit dah. Iaitu pegu dengan apa? Iaitu setiap individu dapat faham bahagian hikmah Quran yang telah Allah peruntukkan baginya. Jadi kita nak faham ni sekadar kita lah diri kita, tapi biar ikhlas kita nak faham apa Allah ajar kita dengan Quran. Kita baca tafsir, kita baca terjemahan, terus padahlah bukan perlu mengaji tinggi-tinggi no. Mesti mengaji bahasa Arab tinggi ke apa. Waktu tahap dia lah. Tahap kita kapu ni sekadar faham, ambil iktibar, ambil pengajaran umum padahlah. Tafsir hanya siapa tahap ta'wil tu tak. Yang maksud yang lebih mendalam bukan maksud sahih Quran tu. Benda tu memanglah kena ngaji molek. Tapi kalau kita tafsir ataupun terjemahan umum, pengajaran umum dari Quran tu, semua kapu boleh faham. Kita orang awam boleh faham, kita boleh ambil pengajaran, kita telah cuba pegu, kita cuba bayar ke ayat Quran ni kait dengan kehidupan kita pandai dah. Jadi pengajaran dah tak. Mestinya kita mesti mendalam sampai tahap. Tak adil lah kita nak bahas bab Fatihah ni ayat Quran bismillah tu ayat surah termasuk dalam surah Fatihah ke tidak tu memang kena ngaji mendalam lah. Tapi kalau kita nak ambil pengajaran bismillahirrahmanirrahim, Allah ni sangat sayang kita memiliki Allah. Aku ni lupa sebenarnya Tuhan ni saya jauh pada aku berbanding diriku sendiri dah. Jadi kita mikir tadabburi makna je, kita akan rasa meningkat iman kita. Kita rasa gemetar kulit kita. Kita rasa tenang. Ya, tak jadi mabuk, jadi sufi tu tak betul tu dah. Baca Quran pesel ke apa tu tak betul tu dah. Agama ni jadi ketenangan, hak jadi ngatik tak khabar, apa gila dak. Masa tu bukan dah. Zikir
Zikir ngatik siapa kau pun tak khabar, tu bukan cara Islam. Tu ada unsur jin masuk tu. Ada campur tangan syaitan-syaitan iblis yang cuba merosakkan orang Islam. Itulah sekadar itulah. Oleh kerana itulah dalam sebuah hadis disebutkan ahli Al-Quran adalah mereka yang menjadi ahli Allah dan mempunyai kedudukan khusus di sisinya. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita memperolehi manfaat dari petunjuk Al-Quran. Kita minta Allah yang beri tunjuk, bukan kita usaha saja. Kita kena minta hidayah dan petunjuk daripada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi penglihatan kita, penghapus keraguan kita, cahaya bagi hati kita dan pemandu bagi akal kita. Jadi semua tu pimpinan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran tu jawab dah. Orang aktif pun jawab dah. Ada yang kata sembuh Kaabah dah. Mana orang Islam sembuh Kaabah. Ada jawapan dah. Kita nak bicara tu panjang lah. Tapi nak yang bunyi orang Islam tak sembuh Kaabah benar dah. Ada huraya Al-Quran juga. Benda tu tak payah mana dah. Tapi begitulah kita nak mentadabur Al-Quran barulah kita faham molek. Selain itu juga kita kena ingat baca Quran yang saya tinggal ni, hati ingat ni, baca Quran kita ni. Riwayat setengah orang ni belajar qiraat telajak tinggi dah. Qiraat ni qiraat yang syaz, yang ganjil pun dia bicara dah. Qiraat setara mana pun dia tidak boleh mengatasi kemutawatiran Quran yang telah sampai kepada kita melalui mushaf Utsmani. Baris atas bawah. Bicara setara mana boleh baca yang lain pun kita tak boleh terima mudah-mudah. Tu hanya riwayat. Walaupun dia kata mutawatir di segi riwayat, sebenarnya tidak mutawatir mana kalau berbanding Quran. Quran yang tertulis yang sampai kepada kita ni dengan baris setara tu, tu lebih mutawatir dan boleh menafikan kemutawatiran qiraat-qiraat lain. Pasal ada orang pening ni qiraat ni kata gini, qiraat kata gini, tak sudah cagalah. Kita peringkat kita caga hak betul-betul dia sampai pada kita ni. Supaya seluruh dunia orang Islam sama je. Baris sama, atas bawah sama, hak ni je. Termasuklah Syiah pun hak kata banyak perubahan Quran pun tempat dia pun tak boleh hubung. Hak ni hak ada baris ni betul dah. Supaya berlaku dah. Itu kena faham dah. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.